mewakili Wanita Ikram Kajang, ya. Saya mewakili Wanita Ikram Kajang mengalu-alukan sahabat-sahabat ya, dari dekat dan jauh untuk sama-sama mengikuti siri tadabbur ya, diam tak diam dah siri ke-20 tadabbur Asmaul Husna kita pada tahun ini ya, insya-Allah. Jadi sama-sama ya, sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, di hari-hari terakhir, 10 terakhir Ramadan ini terasa sayu kan? Tak tahulah ya, saya rasa sahabat-sahabat juga merasakan ya, sayu bahawa Ramadan ini begitu cepat meninggalkan kita kan. Kita mendengar berita ya, sahabat kita, saudara mara kita, ataupun mungkin ada orang yang tersayang yang meninggalkan kita ya, sama ada sebelum Ramadan lagi ataupun di bulan Ramadan ya, yang membuatkan ya Allah hati kita sayu sangat ya. Timbul persoalan ya, adakah dapat kita berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan ya. Jadi untuk berkongsi perasaan ini ya, saya ingin ungkapkan ya dua rangkap pantun ya, sebelum kita mulakan tadabbur kita. Manis air secukup gula, rasa segar gula Melaka. Pecutan terakhir kini bermula, memburu al-qadar, moga berjumpa. Terik sinaran matahari pagi, silau di mata, berkerut di muka. Ramadan kian berlalu pergi, dapatkah kita bertemu semula? Itulah ya persoalan yang kadang-kadang kita terfikir, adakah andaikan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir ya. Jadi mudah-mudahan ia mengingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat tadabbur ya, untuk merebut peluang hari-hari terakhir ini dengan sebaik mungkin. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau 2 minggu yang lalu kita membincangkan tadabbur Asmaul Husna yang dipimpin oleh Ustazah Rusmawati ya, Al-Basit ya, yang maha meluaskan. InsyaAllah pada petang ini kita akan mendengar tadabbur dua Asmaul Husna yang bergandingan ya. Jadi Ustazah Rus pun bersetuju untuk kita gabungkan dua Asmaul Husna, Al-Khafid dan Al-Rafi'. Ya, harap betul lah sebutan tu ya. Jadi dengan tidak berlengah masa, saya ingin menyerahkan majlis kita kepada Ustazah Rusmawati. Pengenalan ringkas, beliau adalah seorang bekas pendidik yang lama ya, ada pengalaman yang lama di bidang pendidikan Islam. Jadi dengan tidak berlengah masa lagi ya, saya menyerahkan majlis kepada Ustazah Rusmawati. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Halimah yang menjadi moderator kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi sahabat-sahabat tadabbur ya, bersama dengan terima kasih juga diucapkan pada penganjur Wanita Ikram Kajang, sahabat tadabbur yang setia bersama kita untuk kita saling berpesan kepada kebaikan, saling mengingati, saling memahami dalam hakikat untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang Rabb yang menjadikan kita. Jadi kita teruskan lagi insya-Allah tajuk hari ini itu Ar-Rafi' Al-Khafid. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia ini ya, kalau sebut Ar-Rafi' ya, bermaksud apa ni?
Allah yang maha tinggi kan, yang meninggikan, ya. Dan Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan, melemahkan. Kalau kita lihat kepada situasi alam yang nyata, bila sebut Ar-Rafi' itu, kita akan lihat yang paling tinggi depan mata kita adalah langit di sana. Ya. Dan kalau yang paling rendah adalah bumi yang kita pijak. Ya. Kalau hakikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rafi' ialah ya, manusia-manusia yang mendapat kemuliaan di akhirat nanti bersama syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat kedudukan yang terpuji dan tertinggi di sisi Allah di akhirat nanti. Manakala Al-Khafid di akhirat nanti ialah mereka-mereka yang mendapat azab seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi na'udzubillah min zalik. Ya. Kita cuba memahami dan menghayati maksud nama Allah ini untuk kita kenal dan kita tahu bagaimana kita ingin membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita lihat kepada Al-Khafid, ya, maksud perkataan Al-Khafid ini berarti merendahkan. Ya. Dalam Arab klasik kita tengok, merendahkan, melemahkan, menjadikan bersahaja, menurunkan kesombongan. Ya. Mudah dihadapi, melembutkan dan memudahkan, membantu. Ya. Jadi perkataan-perkataan ini menunjukkan bagaimana Allah itu maha boleh melemahkan, boleh merendahkan, boleh menurunkan kesombongan hamba-hambanya. Ya. Kemudian kita tengok lagi, Al-Khafi ini, Allah mampu merendahkan darjat sesiapa saja yang dikehendaki menurut hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah, kalau kita tengok, memang manusia ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh lakukan sesuatu kepada hamba-hambanya, ya, boleh. Kalau seorang hamba yang tinggi darjat kedudukannya kat dunia, tapi Allah boleh jatuhkannya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita tengok begitu sekali mendalamnya, ya, maksud Al-Khafid itu. Ya. Kemudian Allah juga boleh merendahkan hamba-hambanya yang bagaimana kat dunia ini, hamba-hamba yang beramal dengan akhlak yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Merosakkan. Ya, hamba Allah yang merosakkan di muka bumi. Hamba Allah yang engkar dunia dan akhirat. Hamba Allah yang zalim kepada dirinya, pada Allah dan manusia seluruhnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi benda-benda yang kita perhatikan ini, bila Allah merendahkan, ya, manusia yang berakhlak buruk, manusia yang merosakkan apa saja yang ada di bumi ini, maknanya kita kena reflect kepada diri kita sendiri juga. Ya, adakah akhlak buruk itu berada pada diri kita? Adakah kita orang yang termasuk dalam golongan yang merosakkan? Adakah kita termasuk dalam golongan yang engkar? Na'udzubillah min zalik. Ya. Kemudian kita tengok Allah merendahkan orang yang dalam kehidupannya di dunia memiliki kedudukan tinggi, namun kerana amal perbuatannya sering melanggar ajaran Allah, Allah merendahkan di akhirat dengan menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya. Siapa kita tengok contoh-contoh yang biasa kita baca dalam sejarah, dalam Al-Quran sendiri pun. Ya. Bagaimana kita tengok Allah menghinakan Fir'aun. Kalau di muka bumi, Fir'aun adalah satu raja yang mempunyai tentera yang begitu ramai, tentera yang begitu gagah, kuasa yang begitu luas, kerajaan yang besar, harta yang banyak, istana yang besar. Jadi kalau di dunia nampak dia dimuliakan oleh manusia. Tetapi di sisi Allah SWT, ya, Allah mampu menurunkan kedudukan Fir'aun itu hingga ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, itu gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi bila kita kenal Allah Al-Khafid, kita tahu Allah itu maha merendahkan, ya, kepada hamba-hambanya. So dalam dalam Quran menceritakan kisah-kisah yang bagaimana Allah merendahkan darjat hambanya itu, ya, iaitu Allah merendahkan bila mana manusia itu sombong dengan Allah SWT, sombong dengan
kedudukan yang dia ada, ya, kekuasaan yang dia ada, kekayaan yang dia ada. Sama juga kisah kisah selain pada Fir'aun, Allahumma Haman, tak ingat pula nama yang tu, ya, yang masing-masing ada harta yang banyak, ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita kat dunia ni ada sekelumit harta, apalah yang ada pada kita berbanding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Rasulullah ditanya tentang erti firman Allah, setiap saat Allah dalam kesibukan, ya. Beliau menjawab, termasuk kesibukannya ini adalah mengampuni dosa, menghilangkan keresahan, meninggikan kelompok manusia, merendahkan yang lain. So dalam hadis ini dia menerangkan tentang sifat Allah yang boleh meninggikan sekelompok manusia dan boleh merendahkan sekelompok yang lain. Ya. Jadi semua dalam kekuasaan Allah SWT untuk meninggikan ataupun menjatuhkan hamba-Nya dalam kehidupan dunia. Ya, dalam keadaan masyarakat kita sekarang pun mungkin sahabat-sahabat tadabbur terbaca kisah-kisah bagaimana orang-orang yang dalam masyarakat kita sendiri, orang-orang yang satu masa dulu dia adalah orang yang ternama dalam apa-apa bidang lah, dalam bidang bisnes ke, dalam politik dan sebagainya ke. Orang hebat, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Tetapi di saat-saat akhir kehidupannya kita tengok dia menjadi seorang yang diabaikan, ditinggalkan oleh anak isteri dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Menjadi dalam kesakitan, tidak siapa yang ambil cana dengan diri dia. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi ujian-ujian itu yang Allah datangkan kepada orang-orang yang seperti itu mungkin baik untuk diri dia. Saat dia berada di kedudukan yang tinggi, mungkin ada perkara-perkara yang dia lalai. Saat dia jatuh, mungkin waktu itu dia telah banyak bertaubat, dia telah banyak kembali kepada Allah, dia telah banyak berzikir dengan Allah, dia banyak memohon dan menajat kepada Allah. InsyaAllah, apa jua yang Allah takdirkan kepada manusia itu semuanya baik. Ya, kalau dia seorang yang beriman kepada Allah SWT. Ya. Jadi benda-benda ini yang kita sentiasa kena muhasabah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Bukan kita nak tengok pada orang lain tapi untuk diri kita. Seandainya Allah uji dengan satu perkara, kita reflect balik. Ya, apakah benda-benda yang kita ada silap ke, apakah dosa yang kita mungkin buat ke. So, perbanyakkanlah istighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalil berkaitan al-khafid dalam Quran. Ya, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kesempurnaan ciptaan. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi kita tengok bagaimana Allah meninggikan kita. Ya. Kedudukan manusia itu mulia. Ya. Kemudian menjadi tempat yang paling rendah. Ya. Asfal, paling rendah. Apabila kita tidak mentaati Allah, apabila kita mengabaikan Allah, apabila kita membelakangkan Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kejadian hari kiamat merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Tetap lagi disebut tentang orang yang taat ataupun orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya di penghujung Ramadan inilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan keampunan kita kepada Allah SWT. Dan kita bayangkan macam Puan Halimah sebut tadi, adakah tahun depan kita bertemu lagi dalam Ramadan, peluang untuk beribadah, peluang untuk mendapatkan pahala yang berganda-ganda, subhanallah. Yang mana kita tahu puasa ini hanya Allah simpan pahalanya, Allah yang simpan untuk diberikan, dibukakan kembali di mahsyar nanti. Ya, begitu mulia pahala puasa, insya-Allah. Kemudian maka adapun manusia bila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
Apabila Tuhan mengujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinaku. Ya. Ya, jadi na'udzubillah min zalik. Kalau Allah uji kita, Allah beri kita nikmat dan kita rasa oh Allah dah muliakan kita. Ya. Bila Allah uji dengan satu perkara, rezeki kita disekat, dikurangkan, kita pula kata Allah telah menghinakan kita. Bukan begitu hakikatnya. Ya. Nikmat itu ada kalanya satu kemuliaan, tapi ada kalanya ia sebagai satu istidraj ataupun sesuatu yang Allah tangguhkan ya, lantaran dosa-dosa yang ada pada diri hamba itu. Maknanya bukan Allah sayang kat dia, tapi kekayaan yang Allah berikan kepada dia sebagai tanda Allah biarkan dia dalam kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang Allah muliakan dia dengan kekayaan, maka dia menjadi seorang yang taat, seorang yang dermawan, seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang tidak sombong. Ya. Jadi benda-benda ni kita perlu muhasabahlah dalam diri-diri kita, insya-Allah. Jadi berkaitan al-khafid tadi, kesimpulannya kita tengok orang yang beriman dan beramal soleh akan diangkat darjatnya dengan mendapat kedudukan tinggi di syurga. Mereka yang musyrik, munafik diberi hukuman dengan hukuman neraka jahanam. Ya, Allah menghinakan siapa saja yang layak mendapat kehinaan akibat perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut munafik inilah kita takut sangat-sangat. Para sahabat pun takut sangat. Bila Rasulullah suruh seorang sahabat tulis nama, rahsiakan nama orang-orang munafik. Simpan, dia seorang je tahu. Kalau tak silap nama sahabat tu Zaifah. Sehingga sahabat-sahabat lain ni asyik tanya, nama aku ada tak tersenarai? Yang Omar tanya, yang Abu Bakar tanya, ada tak nama aku kat orang munafik tu? Kan? Sedangkan mereka adalah sahabat yang hebat, sahabat yang tinggi di sisi Rasulullah SAW. Begitu sekali takutnya sahabat dengan sifat munafik. Kita lebih-lebih lagi lah yang kita tak tahu sebenarnya. Mungkin ada masa pagi kita munafik, petang kita betul-betul taat, malam kita munafik balik ke na'udzubillah min dzalik kan. Jadi memang kena sentiasa beristighfar. Yang mana Rasulullah galakkan satu hari paling kurang 70 kali istighfar. Dan kita pun tak tahulah banyak mana dosa-dosa kita, maka kita perbanyakkan istighfar kita bulan Ramadan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita kan. Dan kita perbanyakkan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang banyak doa tu, mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosa kecil kita di bulan Ramadan ini. Kemudian kita lihat secara detail berkenaan ar-rafi'. Allah yang maha meninggikan. Maksudnya Allah mengangkat, meninggi, mengambil satu untuk ditinggikan posisinya. Memuliakan menjadi terhormat, menjadikan terkemuka, mendekatkan yang jauh. Subhanallah. Bila Allah muliakan seseorang hamba itu, pada mata kasar manusia, hamba itu kita nampak dia hamba abdi. Contoh, Bilal bin Rabah. Bagaimana dia seorang hamba yang diseksa oleh kaum musyrikin. Dihempap dengan batu di waktu panas yang begitu terik. Diseksa begitu sekali. Dia hanyalah hamba abdi. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Bilal adalah penghuni syurga Allah. Penghuni syurga Allah walaupun dia seorang yang hamba abdi yang gelap kulitnya. Namun Allah tidak melihat kepada rupa paras manusia itu atau hambanya, tapi Allah melihat kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok itu ar-rafi' yang kita faham, Allah yang maha meninggikan seorang yang kita nampak apa tu hamba abdi kulit hitam dan sebagainya, tapi dia menjadi ahli syurga. Ar-Rafi' secara mendalam ialah Allah merupakan satu-satunya zat yang maha meninggikan darjat hamba yang dikehendakinya. Meninggikan darjat makhluknya dalam bentuk apa pun seperti rezeki, ilmu dan lain-lainnya. Meninggikan dalam semua keadaan. Meninggikan, perbanyakkan rezekinya, tinggikan ilmu pengetahuannya, tinggikan kedudukannya dan sebagainya. Semua atas, maknanya semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha meninggikan.
Ya. Jadi kita tengok ketaatan kepada Allah SWT ini satu perkara yang wajib kita dalami dan fahami untuk kita sampai darjat yang tinggi. Ya. Sehingga kita mampu menjadi orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan manusia ini atau hamba Allah atau kita sebagai seorang Muslim, pilihlah apa-apa jua amal yang terbaik yang kita nak buat. Kalau kita suka untuk bersedekah, bersedekahlah sebanyak-banyak mungkin. Ataupun sentiasalah bersedekah berterusan. InsyaAllah ada pahala yang Allah sediakan untuk orang yang banyak bersedekah. Atau kita menjadi orang yang sentiasa memudahkan orang. Ya, kita jangan pandang remeh kepada amal-amal baik yang kita buat. Ya, kita rasa alah aku buat benda ni tak ada apa pun. Tapi kadang-kadang benda itulah yang paling tinggi di sisi Allah SWT sehingga meningkatkan darjat seseorang. Subhanallah. Yang penting masa kita buat, kita ikhlas. Masa kita buat, kita sedar. Aku buat ni kerana Allah, ya Allah. Aku buat ni kerana nak selamatkan diriku daripada api neraka, ya Allah. Aku buat ni sebab aku takut. Ya, kalau aku tak selamat melalui titian sirat-Mu, ya Allah. Kita sentiasa ingat benda-benda ni supaya dia menjadi penolak kepada kita untuk bersungguh-sungguh beramal dengan apa yang kita nak buat tu, supaya kita buat dengan penuh rasa keikhlasan kerana Allah, dengan penuh rasa yakin nak buatkan dapat redha Allah, nak selamat daripada api neraka dan sebagainya, menyebabkan kita istiqamah dengan amal-amal tersebut. Ya. Bagaimana isteri-isteri Nabi, antara isteri Nabi yang bila mana Rasulullah kata solatlah qabliyah 4 rakaat, ya, sebelum zuhur, dan ba'diyah 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat selepas zuhur, maka kamu terpelihara daripada api neraka. Sejak itu isteri Nabi ni, kalau tak silap nama Zainab, berterusan menjaga solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Bukan itu saja, ya, kita tahu juga apabila menjaga solat-solat sunat yang lain-lainnya, rawatib, ya, solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum dan selepas zuhur, solat sunat sebelum asar, solat sunat selepas maghrib, solat sunat selepas dan sebelum isyak. Kata silap itu rawatib yang Allah akan sediakan, ya, orang yang istiqamah dengan solat-solat sunat ini, Allah akan sediakan rumahnya di syurga. Subhanallah. Ya, kita cubalah berlumba-lumba lagi-lagi bulan Ramadan ini. Pahala puasa sunat macam pahala wajib. Apalagi pahala solat wajib. Ya. Amal yang berganda Allah berikan kepada amal ibadat kita, insya-Allah. Cuba lakukan dengan paling sempurna. Mudah-mudahan Allah kira dan terima amal-amal kita. Kita tengok lagi makna ar-rafiq lagi, kita tengok bahawa dialah yang paling tinggi darajatnya, yang ketinggiannya melampaui segala darjat. Allah sendiri adalah tinggi kedudukannya, ya. Jadi Allah lah maha mengangkat darjat manusia kerana Allah sendiri pun memang dalam kedudukan yang paling tinggi. Zat Allah itu paling tinggi. Allah juga mengangkat darjat malaikat dan hamba-Nya yang mukmin dan mukhlis, meninggikan langit dan benda-benda yang berada di benda-benda dan benda-benda langit. Ya. Kalau kita tengok dalam satu kisah sahabat, ya, bagaimana dia mengejar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada dia seorang yang anak hartawan, ya, seorang anak yang hartawan, Mus'ab bin Umair namanya, ya. Waktu dia belum Islam, dia adalah anak kesayangan. Pakaiannya pakaian mewah, minyak wanginya minyak wangi paling mahal. Orang kenal haruman minyak wangi dia yang mahal tu. Orang tahu dia anak orang kaya. Apabila dia masuk Islam, mak dia ugut dia, ya, nak bunuh diri apa semua. Tapi dia tetap terus dengan Islam, tetap beriman dengan Allah dan Rasul. Dia kata walau 100 kali pun maknya bergelir nyawanya bergelir ganti apa semua, dia tetap dengan
agama Allah. Apa yang berlaku bila mana dia dah masuk Islam, dia tak dapat harta, dia tidak lagi dah kaya raya mewah seperti sebelumnya. Ya. Sehingga kan saat kematiannya tu Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah nangis? Sebab kain kapan nak tutup dia tu tak cukup. Ya. Tarik nak selimutkan tarik nak tutup kaki, nampak kepala. Ya. Nak tutup kepala, nampak kaki. Menangis Rasulullah. Kerana Rasulullah kata, beginilah maknanya pengorbanan Mus'ab. Ya, subhanallah. Begitu tinggi pengorbanan Mus'ab. Ya, dalam menjaga agama, dalam menjaga akidahnya. Sehingga ditinggalkan segala keindahan dunia itu kerana cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada dunia ini kan. Jadi kita tengok bagaimana manusia atau hamba Allah yang walaupun kat dunia dia seorang yang hebat, kaya raya, tetapi dia sanggup meninggalkan itu semua kerana cintakan Allah dan Rasul. Ya, sehingga Rasulullah nangis waktu nak kapankan dia tu. Jadi itulah dia kisah Mus'ab bin Umair. Ya Allah, insya-Allah Allah muliakan dia, Allah tinggikan dia walaupun kat dunia dihilang segala nikmat kedudukan, ya, kekayaan, tapi dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya banyak kisah-kisah sahabat seperti itu kan. Saat sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sehelai sepinggang meninggalkan segala harta yang kalau yang kaya raya macam Abdul Rahman bin Auf, ya, tinggalkan kekayaan dia. Dia antara sahabat yang paling kaya, ya, dan dermawan juga. Sampai ke Madinah tak ada apa yang ada pada dia. Ya. Tapi bila mana di Madinah kita tengok sahabat-sahabat di Madinah nak macam nak bantulah kan muhajirin. Kalau di Madinah tu kita panggil orang-orang Ansar yang membantu orang-orang muhajirin yang berhijrah ini. Bila orang Ansar dia kata kepada Abdul Rahman, ya, dia kata nak bantu, nak beri apa-apa untuk dia hidup di Madinah. Maka Abdul Rahman kata, tunjukkan aku pasar. Maka dia pergi ke pasar dan dia memulakan semula perniagaannya hingga dia boleh hidup kembali di Madinah. Ya. Jadi subhanallah, betapa mulianya kita tengok, ya, kemuliaan hakiki adalah orang yang tinggi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Tulus hatinya kepada Allah dan Rasul. Jadi itu ketinggian yang sebenarnya di sisi Allah SWT. Ya. Bukannya ketinggian yang manusia nampak sekarang ni kan. Kalau zaman kita sekarang ni, masyarakat kita sekarang ni, masyarakat kita tergoda dengan keadaan sekeliling. Dengan gadget-gadget yang macam-macam boleh nampak dekat Instagram ke, dekat Twitter ke, dekat Facebook ke, dekat apa-apa jua. Ya, media sosial yang ada, ya, manusia na'udzubillah min zalik makin lalai, makin jauh, na'udzubillah min zalik, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amat-amat membimbangkan kita, amat-amat menakutkan kita. Kita takut Allah Allah yang Al-Khafid, Allah yang Maha merendahkan itu akan merendahkan kita selepas kita mati. Na'udzubillah min zalik. Ya, biarlah kita tidak nampak ketinggian pada pandangan manusia, tapi kita nak Allah tinggikan kita selepas kita mati. Ya. Jadi berlumba-lumbalah dengan amal masing-masing. Ya. Nabi pun tak boleh nak selamatkan anak-anaknya daripada api neraka. Masing-masing dengan amal-amal masing-masing lah. Jadi kita berlumba-lumbalah. Ya, fastabiqul khairat, buat kebaikan, buat kebajikan. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri masing-masing. Nak masuk kubur, nak melalui padang mahsyar, nak sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu titian surat nak sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bila kita mengingatkan
Dosa pahala ini adalah hak individu. Ya? Kalau kita baca kisah Nabi Nuh AS pun macam mana sedih sangat kan. Bila mana banjir dah melanda waktu itu, dia panggil anak dia, ya bunaya irkam ma'ana. Wahai anakku, menek sama aku kapal ni. Kan? Tapi anak dia tak nak. Amat sedih hati seorang ayah yang sayang kepada anak, sayang kepada zuriatnya. Tapi anak tu tak nak ikut. Tak nak beriman dengan Nabi Nuh AS. Dan Allah tegur Nabi Nuh, itu bukan ahli engkau. Sebab dia tidak beriman. Begitu juga para Nabi yang isteri-isteri yang engkar dengan Allah. Yang tidak beriman dengan Nabi. Isteri Nabi Lut. Kan? Yang tak beriman. Mereka tak dapat syurga Allah SWT. Walaupun suami dia Nabi ahli syurga. Sebaliknya Fir'aun. Ya? Yang kaya kat dunia tapi dia menjadi ahli neraka. Namun, Masya Allah, isterinya Asia pula ahli syurga. Bagaimana Allah meninggikan kedudukan seorang dan Allah merendahkan kedudukan seorang di dunia dan akhirat. So kita nampak. Asia ni kalau kita tengok bagaimana dia duduk dalam rumah yang Fir'aun ni, kita tahulah kezalimannya. Bunuh kanak-kanak kecil yang ditakut bayi-bayi tu nanti akan mencabar kedudukan dia. Bayi lelaki tu akan mengambil kekuasaan dan kerajaan dia. Maka dibunuh sekali bayi-bayi lelaki pada zaman itu. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa Allah selamatkan masuk dalam istana Fir'aun. Berkat kasih sayang Asia kepada Nabi Musa, menjaga sebagai anak angkatnya, maka Allah resapkan keimanan pada Asia, isteri Fir'aun. Allahu Akbar. Subhanallah, bagaimana dia sanggup menjaga keimanannya dalam istana orang yang zalim tu kan. Kekejaman Fir'aun tu bagaimana. Ya, sanggup dijaga keimanannya hingga disebut oleh Allah. Ya, dia adalah antara wanita-wanita syurga. Allah muliakan ya Asia, Fatimah, Khadijah dan Maryam. 4 nama wanita syurga yang Allah. 4 nama wanita syurga yang disebut dalam hadis Nabi juga. Ya. Jadi kisah-kisah bagaimana Allah meninggikan, Allah merendahkan manusia ini, dia berbalik kepada iman dan kufur. Berbalik pada keimanan dan ketakwaan. Berbalik kepada keingkaran. Ya. Taat ataupun ingkar. 2 perkara ini sebenarnya hakikat. Manusia itu menjadi hamba yang direndahkan ataupun ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Takut sangat bila baca bab Al-Khafid Ar-Rafi' ini. Allah Maha meninggi, Allah Maha merendahkan ni. Kita takut kalau kita dicampakkan ke dalam api neraka yang na'udzubillah, tempat yang paling rendah di akhirat kelak. Yang paling menakutkan, yang paling menyeramkan. Jadi kita tengok hanya mukmin yang mukhlis, mukmin yang beriman dengan Allah, ya, dan para malaikat yang diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hakikat Ar-Rafi', ya, Allah yang Maha meninggikan ini adalah Allah meninggikan kedudukan manusia di luar batasan kehidupan kita di dunia, iaitu Allah meninggikan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan itulah keterangan, ya, Allah sebut dalam surah Al-An'am. Ya. Itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan darjat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ya, Nabi Ibrahim AS bagaimana dia berdepan dengan kaum dia yang menyembah berhala. Ya, bila dia dah musnahkan semua berhala kecil, dia tinggal berhala besar, dia letaknya kapak kat situ kan. Bila kaum dia datang tanya, oh masing-masing kata, oh ni Ibrahim buat ni. Panggil Ibrahim. Bila panggil Nabi Ibrahim, siapa yang buat ni semua? Ibrahim kata, kau tanyalah kat Tuhan kau yang tu, yang paling besar tu. Masing-masing terkejut, macam terkedulah, terkelu. Sebab macam mana nak tanya, Tuhan dia tak bercakap sebab patung. Ya? Jadi walaupun waktu tu Ibrahim
ditolak, ditolak risalah yang disampaikan, dihina oleh kaumnya. Tapi Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam sehinggakan waktu dia dicampak ke dalam api yang panas pun, api sejuk dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hakikat membahagikan harta, rezeki, apa semua Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ujian Allah kepada makhluk Allah juga. Mereka yang mendapat rezeki yang luas, bagaimana dia manfaatkan rezeki itu untuk orang sekeliling dia. Bagaimana dia meninggikan, Allah meninggikan darjat orang-orang yang bila Allah berikan kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, dia manfaatkan apa yang Allah kurniakan itu kepada manusia lain, maka Allah tinggikan kedudukan dia, insya-Allah. Sebenarnya orang yang kaya ataupun orang yang tinggi kedudukannya, dia saling perlu memerlu antara orang yang rendah kedudukan dengan orang yang tinggi kedudukannya. Saling berkait antara satu sama lain, saling patutnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat sebenarnya, Jadi kita tengok kesimpulan daripada Asmaul Husna Ar-Rafi' itu, dalam diri seorang Muslim dapat diwujudkan dengan menerapkan sifat merendah diri, mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendukung dan meninggikan kebenaran, membantu para penolong agama Allah. Jadi apapun kedudukan kita, kita kena ingat semuanya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita merendahkan diri kepada Allah SWT, mendekat diri kepada Allah SWT, mendukung dan meninggikan kebenaran, itu sebenarnya hakikat orang yang mendapat ketinggian di sisi Allah SWT. Tunduk pada Allah, taat kepada Allah, tidak sombong dengan manusia lain, tidak sombong dengan Allah, maka insya-Allah dia akan dimuliakan, ditinggikan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Sekarang ni isu hot yang berlaku sekarang dalam isu adik Bella. Jadi kita tengoklah apa kesudahannya, dan kita sama-samalah mendoakan supaya mereka yang benar itu berada dalam dapat kebenaran yang sebenarnya. Maknanya dia orang yang benar tu Allah buktikan kebenarannya, orang yang salah itu Allah tunjukkan kesalahannya. Kita tak ada daya upaya sebagai manusia, kita hanya boleh tengok, kita hanya boleh fikir, tapi kita tak boleh nak kata apalah. Tapi kita mampu berdoa, mudah-mudahan Allah tunjukkan kebenaran itu nyata dan timbul satu masa nanti, insya-Allah. Saling mendoakan. Jadi Al-Khafid Ar-Rafi' ini subhanallah, asmaullah yang selalu kita sama-sama perlu ingat, selalu rasa sedar dan insaf. Mudah-mudahan kita sentiasa perbaiki diri kita, perbaiki amal kita, perbaiki ketaatan kita, supaya kita dapat menjadi hamba yang Allah muliakan di hari akhirat nanti. Banyak sebenarnya sahabat-sahabat tadabbur, kalau kita tengok kisah-kisah dalam Quran sendiri, banyak kan bagaimana peringkat awal, macam kisah Nabi Yusuf, peringkat awal tu dia dicemburui, adik-beradik dia jealous dengan Nabi Yusuf alaihissalam sebab ayah dia sayang kat dia, dan bagaimana dia dicampak ke dalam perigi buta, dijual apa semua, duduk pula rumah Raja Al-Aziz tu, kena pula godaan dan kena fitnah, masuk pula penjara. Nampak peringkat awal kehidupan yang dilalui oleh Nabi Yusuf, banyak sangat dia punya banyak sangat ujian-ujian yang berat, yang besar dalam usia yang pada dia kecil je, masa dia kena buang oleh abang-abang dia tu, sehingga akhirnya Allah muliakan dia menjadi, kalau ikutkan, menjadi penjaga khazanah, menteri keuangan lah, lebih kurang macam tu kot sekarang ni. Bila abang-abang dia datang pun, abang-abang dia tak kenal dah dia.
Sehingga Nabi Yusuf berpakat dengan abang dia yang seorang lagi tu. Jadi Allah muliakan Nabi Yusuf alaihissalam setelah diuji bertahun-tahun. Jadi yang meninggikan, yang memuliakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita baca kisah Al-Quran tu kita rasa macam ya Allah, hai, sebabnya tengok kehidupan Nabi Yusuf tu. Tetapi Allah nak yang terbaik untuk hamba-Nya. Akhirnya Allah tinggikan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua gambaran-gambaran kisah Al-Quran Allah berikan kepada kita adalah untuk panduan kepada kita. Kisah Asyah, panduan kepada kita sebagai seorang isteri jika berdepan dengan masalah kehidupan. Ya. Apa juga kisah dalam Quran sebagai panduan untuk kita lebih taat, lebih yakin dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita boleh bincang. Ada masa sikit lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan Halimah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillah khairan kepada Ustazah Usmawati ya, yang berkongsi tadabbur kepada kita. Maknanya ya, Asmaul Husna ni walaupun agak jarang jugalah kita berbincangkan kan, berbanding dengan Asmaul Husna yang lain, tapi bila Ustazah kongsikan, masya-Allah, rasa sangat dekat, sangat relevan ya untuk kita tadabburi kan, untuk kita menghayatilah apabila kita menjumpai ya ayat-ayat yang berkenaan dengan Asmaul Husna ini kan. Jadi okey, kita ada lebih kurang 12 minit lagi ya. Dipersilakan sahabat-sahabat kalau ada persoalan ataupun ada penambahan ya, dipersilakan unmute dan boleh terus ajukan soalan ataupun boleh type di ruangan chat lah ya kalau ada soalan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Puan Siti Khalijah. Ya, silakan. InsyaAllah apabila saya dengar mengenai dengan Asmaul Husna ni, saya teringat ayat-ayat Allah yang menerangkan, Allah ada menerangkan bahawa Allah meninggikan martabat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Lagi satu ayat Allah juga ada menerangkan Allah meninggikan orang yang berkata baik dan beramal yang baik. Meninggikan martabat juga. Maksudnya kalau kita nak ditinggikan martabat juga ialah dengan beramal yang baik dan berkata yang baik. Itu kadang-kadang kalau kita lihat kan masyarakat kita kadang-kadang ada istilah kalau sangat tu gila sangat. Saya gila. Maksudnya segila tu maksudnya sangat-sangat lah. Tapi perkataan tu saya rasa macam tak boleh bubuh tu, kena sangat saja, tak perlu tambah gila, macam tu lah. Sebenarnya kita guna-guna kalau kita lihat dulu-dulu, ibu yang dulu-dulu, ibu sekarang pun lah insyaAllah lah selalu cakap bertuah anak, keramat anak dia, maksudnya dia akan guna perkataan yang baik. Dan perkataan baik itulah yang akan meninggikan martabat juga. Dan Allah menerangkan juga dalam Al-Quran, Allah meninggikan orang di dalam syurga nanti, dia duduk di tempat yang tinggi, ialah orang yang bersabar dan bertawakal pada Allah. Di dalam syurga nanti dia akan duduk di tempat yang tinggi. Dan orang yang beramal dengan ayat-ayat Allah, Allah kata Allah akan meninggikan martabat dia. Banyak yang dalam Al-Quran tentang meninggikan martabat sifat Allah yang rafiq. InsyaAllah. Terima kasih Puan Siti Khalijah ya, sangat penambahan yang sangat-sangat baik ya. Tadi bila Puan Siti Khalijah cakap pasal bahasa tadi ya, memang sangat bagus untuk diperingatkan ya. Kan ada kata-kata bahasa jiwa bangsa, dan mungkinlah juga antara sebab yang membuatkan kelunturan bangsa kita ialah tidak menjaga kan bahasa yang baik kan, tutur kata yang sopan itu ya. Sangat-sangat baguslah input Puan Siti Khalijah ya. Jazakillah khairan, terima kasih. Okey, ada lagi puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, penambahan ataupun soalan? Saya sementara menunggu ya, saya sangat tertarik dengan penjelasan Ustazah tadi ya. Makna kata ya Ustazah, meninggikan dan merendahkan itu
maknanya bukan berdasarkan kacamata kita manusia. Kan, contohlah ya, kalau kata kadang-kadang kita pun mungkin tersilap. Kadang-kadang kita contohlah ya, kadang-kadang kita memandang, ini saya duk reflect diri saya lah, kita memandang apa tu, orang asing, maknanya foreigner kan, foreigner kadang-kadang terlintas di fikiran kita memandang rendah kepada mereka kan, ya. Kadang bahasa-bahasa kita juga ya. Sedangkan kalau kita lihat sirahnya, ya, bagaimana, contohlah kita ambil contoh Nabi Musa kan, apabila dia melarikan diri dari Mesir itu, ya, apabila tersilap memukul seorang sampai terbunuh, kemudian dikejar oleh Firaun, dia melarikan diri ke Madian kan, tempat Nabi Syuaib. Maknanya ialah sebatang kara, ya, maknanya dia adalah seorang foreigner lah di Madian itu kan, tapi dia sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh Ustazah kupas sedikit yang bab yang itu. Foreigner Mhm. Itulah kita kena berbalik kepada surah Hujurat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah tu orang yang paling takwa kepada Allah. Ya, sebab kadang-kadang kita tengok orang, contohlah contoh. Tengok orang Bangla ke ataupun Myanmar ke kan. Dia satu sudut kadang orang kita tengok warna kulit dia dah macam tu, kita macam dah pandang satu kerendahan lah. Na'udzubillah min zalik. Maknanya tu kena jagalah. Jadi ada je perasaan macam tu, sebenarnya dah ada sifat sombong dalam diri kita. Sedangkan kita tak tahu hakikat orang tu. Ya, pernah saya terbaca kisah seorang doktor di satu hospital. Dia menceritakan setiap waktu maghrib dia solat jemaah di surau hospital dia tu, pasti ada seorang cleaner Bangla lah juga, yang sentiasa baca Quran. Dia selalu masuk je sembahyang tu, mesti tengok dia dah habis kerja kan, dah tak ada kerja cleaner tu, sentiasa ada baca Quran kat situ. Jadi doktor tu rasa malu, rasa macam Masya Allah kan, maknanya dia istiqamah dengan amalan dia tu. Jadi kita tengok kat situ, itu seorang menunjukkan peribadi seorang yang cinta pada Quran. Seorang yang cinta kepada Allah. Bila cinta pada kalam Allah, dia cinta pada Allah lah sebenarnya. Dan tak mustahil, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih mulia daripada kita. Kan? Jadi tak boleh terdetik dalam hati kita seperti itu kepada foreigner ini. Begitu juga tak boleh terdetik dah kita kepada orang kafir. Kita tak boleh terdetik hati kita ni, orang ni neraka lah. Na'udzubillah. Maksudnya kita nampak orang Cina tua-tua kan. Kita tak boleh rasa kesian orang ni mati neraka. Kita tak pasti. Hakikatnya kita tak pasti. Begitu juga kisah di hospital juga. Bagaimana seorang doktor yang merawat seorang makcik Cina tua, ya. Rasa saya dah cerita kot dulu-dulu dalam sebelum-sebelum ni katnya. Maaflah kalau saya ulang. Makcik Cina tu dah nazak dah. Dia kata ajarkanlah dia kata dia nak masuk Islam. Ajar mengucap syahadah. Kalau tak silap dalam 11 pagi dia ajar syahadah. Lepas Zuhur meninggal. Nampak tak? Bagaimana Allah muliakan dia sepanjang hidup dia pernah semayang tak? Tak semayang. Sepanjang hidup dia pernah pakai tudung tak? Tak pakai. Tapi Allah nak muliakan dia di pengakhiran dia tu, dia masuk Islam, insya-Allah dia bersih seperti bayi. Ahli syurga insya-Allah. Jadi maknanya detikkan hati kita ni kita kena jagalah sebenarnya kan. Ataupun kita tengok orang-orang perempuan yang jenis free hair, makeup tebal. Jangan ada dalam hati kita rasa teruk nah orang ni dah tua-tua pun makeup macam ni. Jangan ada dalam hati kita macam tu. Tapi kita kena baca, kena doakan dia. Yahdina wa yahdihim. Maknanya kita tak tahu. Kemungkinan lepas pada tu dia menjadi seorang yang insaf, kembali pada Islam, lebih baik daripada kita, lebih banyak taubatnya daripada kita. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi
itulah berkaitan dengan merendahkan dan meninggikan ni, diri kita sendiri pun kita tak tahu. Allah lah yang mengetahui hakikat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ada rasa melihat orang lain dengan perasaan rasa macam pandang rendah lah kepada orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Siapa-siapa je lah. Minta Allah jauhkan kita. Terima kasih ya Ustazah. Ya, jadi saya pun macam bila apa tu kan, kadang-kadang ialah ni untuk reflect, kadang-kadang ialah macam mana pandangan kita kepada apa pembantu rumah ya, apa tu ya, maknanya untuk kita sentiasa istighfar ya, bahawa mereka mungkin di sisi Allah mereka lebih baik daripada kita kan. Apa tu di sini ada soalan ya, kita pun dah dekat ni, mungkin Ustazah boleh respon ringkas apa maksud tu Ustazah Wahdina Yahdina wa yahdihim. Okey. Yahdina, huda petunjuk. Ya Allah, berilah petunjuk pada kami, berilah petunjuk kepada mereka. Kita doakan Allah beri petunjuk pada kami dan kepada mereka. Kita nampak orang-orang kafir ke, kita nampak orang perempuan yang free hair ke, kita baca doa tu. Yahdina wa yahdihim. Yahdina wa yahdihim. Kalau tak ingat pun boleh kita doa dalam bahasa Melayu lah kan Ustazah? Boleh. Beri kami petunjuk dan beri mereka petunjuk ya. Yahdihim. Okey, apa nanti boleh Ustazah kita share jugalah dalam grup WhatsApp ya tentang doa itu. InsyaAllah boleh kita amalkan lah. Okey, kita pun dah hampir pukul 3 ya. Cuma satulah bila Ustazah sebut tadi kan yang pasal maknanya mungkin ya foreigner itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kalau sahabat-sahabat masih ingat kan masa PKP dulu, masa Mekah ditutup, ingat tak ada seorang yang bertawaf di keliling Kaabah kan. Masya-Allah kan, Allah tinggikan. Kau tak silap dia seorang cleaner. Kau tak silap saya ingat kan. Kan, Masya-Allah, bagaimana kedudukannya Allah tinggikan. Ya, dia seorang-seorang dapat bertawafkan pada masa itu kan. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat sekalian ya, alhamdulillah kita dapat selesaikan tadabbur kita pada petang ini. Mudah-mudahan ya banyak pengajaran yang dapat kita hayati insya-Allah ya, pesanan-pesanan daripada ustazah tadi ya, insya-Allah kita ambil maklum dan kita cuba ya mana-mana teguran ya, apa yang pernah kita lakukan, banyak kita istighfar, kita bertaubat dan kita memperbaikinya ya, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Ros sudi berkongsi dengan kita. Alhamdulillah ya, seronok dapat menatap wajah Ustazah pada petang ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan ya, insya-Allah. Dan kepada sahabat-sahabat semua ya, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan kerana sudi bersama-sama dengan Wanita Ikram Kajam dalam siri tadabbur pada petang ini ya, insya-Allah. Asalnya boleh sempat lagi satu tadabbur sebelum kita cuti raya, tapi apa pun kita akan maklumkan kalau apa sempat kita tadabbur surah Ghafir ya pada minggu hadapan, apa pun kita akan maklumkan dahulu ya. Jadi di akhir kata saya nak bacakan ni satu pesanan yang sangat indah daripada Ibnu Rajab ya, di mana ya apa menjelang pemergian Ramadan ini, hanya tinggal 10 hari lagi. Wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah siap untuk berangkat. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaklah ia menyempurnakannya. Barang siapa yang malah sebaliknya, hendaklah ia memperbaikinya dalam waktu yang masih tersisa. Kerana ingatlah, amalan itu dinilai dari akhirnya. Ya, jadi
peringatan untuk kita semua ya sahabat-sahabat. Dengan itu kita tangguhkan dulu slot tadabbur kita ya, dengan sama-sama jangan lupa kenang daku dalam doamu, kenang kami, kenang sahabat-sahabat tadabbur kita dalam munajat kita. Semoga bukan sahaja kita bersahabat di sesi tadabbur ini, mudah-mudahan ya kita bersahabat berjiran ya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya. Dengan itu sahabat-sahabat kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asfat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Warahmatullahi